Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jadi semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi tafsir surah Al-Kahfi kita pada membicarakan ayat yang ke-9 sekarang ini, tentang Ashabul Kahfi ataupun penghuni gua. Sikit kita recall pengajian kita yang lepas bahawasanya ayat yang ke-9 ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu, apakah kamu mengira bahawasanya penghuni syurga, Ashabul Kahfi warraqim dan juga ar-raqim, yang mana ar-raqim ini banyak perbahasan ulama. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan sebagai batu bersurat, ataupun dalam disebut juga tentang kemungkinan ar-raqim ini adalah nama kampung. Ada juga yang menyebut bahawasanya ar-raqim ini adalah lembaran yang tercatat nama-nama Ashabul Kahfi ini. Adalah terdiri daripada ayat-ayat kami yang mengagumkan. Adakah Ashabul Kahfi dan Raqim itu merupakan ayat-ayat kami yang mengagumkan? Dimulakan ayat sebegini dalam tafsir Al-Munir yang menjadi tafsir asas dalam perbincangan kita dalam kuliah kita ini, menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bertanya tentang, adakah kamu mengira ataupun menyangka sesungguhnya Ashabul Kahfi dan Raqim adalah daripada ayat-ayat kami yang mengagumkan? Perkataan ayat ini ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahawasanya di saat permulaan kisah ini, bila orang Quraisy, Nadar bin Harith dan juga Utbah Abi Mu'ayth telah pergi berjumpa dengan pendeta Yahudi di Madinah yang bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rasul yang benar, walaupun mereka bertanya tentang Rasulullah itu bukanlah tujuannya untuk mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk mencari perkara-perkara yang boleh mereka gunakan untuk menidakkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahib itu berkata, kembali bila bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bertanya tiga perkara. Pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua berkaitan dengan Zulkarnain, dan yang ketiganya tentang roh. Dan tentang roh itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala surah Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kamu tentang roh. Dan itu dijawab dalam surah Isra, manakala Ashabul Kahfi dan Zulkarnain disebut dalam surah Al-Kahfi yang kita bincangkan ini. Jadi sebelum ayat am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan perhiasan di atas bumi ini. Nah, terdapat pelbagai keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Sebab itu dalam ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan atas bumi ini perhiasan baginya supaya kami dapat menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sungguhnya kami akan menjadikan apa yang ada di atasnya satu hari nanti sa'idan juruza, iaitu tanah yang gersang. Apabila Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-7 yang ke-8 ini bercerita tentang keajaiban ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang bumi ini, kehebatan bumi. Jadi ayat yang ke-9 menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ayat ke-9 ini memberitahu, adakah kamu menyangka Ashabul Kahfi dan Raqim ini adalah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan, sedangkan masih lagi terdapat di sana
tanda-tanda lain yang lebih mengagumkan lagi. Nah, jadi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili memberitahu dalam ayat yang biasa mungkin dikatakan bahawa janganlah kamu pernah menyangka bahawasanya Ashabul Kahfi dan Raqim itu hanyalah merupakan perkara-perkara yang ajaib, sedangkan terdapat lagi perkara-perkara lain yang lebih ajaib berbanding dengan Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ini. Jadi Allah SWT memulakan sebegini sebagai menjawab pertanyaan rahib Yahudi yang mengatakan bahawasanya bertanyakan kepada Nabi Muhammad 3 perkara yang ajaib. Jadi Allah Ta'ala kata bukan ni saja yang ajaib, sesungguhnya dunia dan isinya, dunia dan perhiasannya lebih mengagumkan jika dibandingkan dengan Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Inilah yang menurut penafsiran yang disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Kita berpindah kepada ayat yang ke-10, idh awal fityatu ilal kahfi, iaitu di saat mereka mencari perlindungan. Mereka itu pemuda-pemuda Al-Fityah. Al-Fityah ini jamak ataupun plural bagi perkataan Al-Fata, bermaksud pemuda. Jadi di sini apabila mencari perlindungan pemuda-pemuda itu ke dalam gua, bermaksud ada sekumpulan pemuda yang mana nanti akan dibincangkan berapa orang pemuda itu. Ini disebut dalam kalimah yang banyak, Al-Fityah tu. Cuma dalam perbahasan bila bilangan pemuda ini, insya-Allah kita akan sampai pada situ. Kita akan bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa jumlah pemuda-pemuda yang pergi ke dalam gua ini berapa orang yang kita akan ketahui dalam ayat seterusnya nanti. Okey. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikan pada kami daripada sisimu rahmat, dan wahai lana, dan berikanlah ataupun sediakanlah bagi kami min amrina rasyada, bagi urusan kami ini, iaitu petunjuk yang lurus. Jadi satu yang dapat kita lihat daripada ayat ini, seperti mana yang disebut dalam tafsir Al-Munir, tak kala mereka mencari tempat berlindung. Jadi satu usaha mencari tempat berlindung kerana mereka mendapat ancaman daripada pada masa itu Raja Diqyanus. Jadi Raja Diqyanus yang kita akan bincangkan lepas ini, bagaimana mereka raja ini telah mempersoalkan keyakinan pemuda-pemuda ini. Jadi pemuda-pemuda ini mencari tempat berlindung iz awal fityah tu, yang mana di saat mereka mencari pelindung ilal kahfi, ke dalam gua, faqalu, maka mereka berkata, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami dari sisimu rahmat, dan sediakanlah pada kami daripada urusan kami ini petunjuk yang lurus. Menjadikan ayat ini menunjukkan bahawa bagaimana fityah pemuda ini dalam hatinya ada tautan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang mukmin ini sentiasa hatinya bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan Allah Taala. Lihatlah perlakuan pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, tak kala mereka mencari tempat perlindungan, mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah kami rahmat dan juga sempurnakanlah pada kami petunjuk yang lurus. Disebabkan oleh dalam kehidupan kita ni, bila seorang itu dia sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, senang, susah, sentiasa dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah cerminan seorang sekumpulan pemuda yang mana pemuda ini hatinya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menunjukkan usaha manusia itu ataupun usaha sekumpulan pemuda ini dikaitkan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kebersandaran yang menjadikan seorang itu sentiasa berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh adaptasikan perkara ini dalam kehidupan kita, yang mana kehidupan seorang mukmin itu tidak seharusnya dia terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita keluar cari makan, apabila kita cari nafkah, apabila kita keluar pergi belajar, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi menunjukkan hati kita sentiasa berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hafal doa ini, kemudian amalkan dia dalam
kehidupan kita. Ayat seterusnya, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, dan kami jadikan penutup ataupun kami tutup telinga mereka. Tapi fadarabna, kami jadikan bagi telinga-telinga mereka penutup. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, iaitu dalam gua itu beberapa tahun yang berbilang, yang terhitung. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan mereka dalam gua itu dalam tahun-tahun yang banyak. Jadi ulama membincangkan fadarabna ala adhanihim, Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup telinga mereka untuk mereka ini tidur dalam keadaan yang lama. Jadi menutup telinga ini menjadikan satu kaedah untuk menjadikan seorang itu tidur dengan nyenyak. Jadi kalaulah pada hari ini orang tu kalau dia tidur tu lama, maknanya fadarabna ala adhanihim, kami jadikan penutup ataupun tutup pada telinga mereka. Jadi seorang yang tidur nyenyak ni tak sedar lah. Kalau sedar, kalau telinganya terbuka, sudah tentu sedikit je pergerakan menjadikan dia terkejut daripada tidur. Jadi untuk tidur yang nyenyak, dia telinga itu Allah Ta'ala jadikan bagi telinga itu penutup. Kadang-kadang kan kita tidur, sekejap kita tidur, ada orang bergerak tepi, terkejut kita disebabkan oleh telinga kita yang masih lagi terjaga. Tetapi kalau telinga kita sudah tertutup, jadi tidur pun seperti Ashabul Kahfi ini ratusan tahun, tetapi tidak mereka bangun daripada tidur tersebut. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka. Selepas mereka tidur sini adada, beberapa tahun yang terhitung itu. Thumma ba'athnahum, kemudian kami membangunkan mereka, lina'lama, untuk kami mengetahui ayyul hizbaini, mana di antara dua golongan ahsa lima labithu amada, yang dua golongan yang mana lebih tepat menghitung bagi apa yang mereka tidur itu sepanjang mana, lama mana mereka tidur itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan ataupun membangunkan membangunkan pemuda-pemuda ini untuk mengetahui manakah di antara dua golongan yang mana lebih tepat menghitung mereka tidur itu selama mana. Sebab itu perkataan ini, ayat ini, tak kala dikatakan kisah ini berlaku, tak kala zaman itu mereka ada perselisihan di antara adakah berlaku hari kebangkitan. Jadi dengan membangkitkan Ashabul Kahfi ini telah mematikan hujah orang-orang yang mengatakan bahawa tiada hari kebangkitan. Apabila bangkitnya Ashabul Kahfi setelah bertahun-tahun tidur, menjadikan satu bukti yang jelas bahawasanya akan berlakunya kebangkitan suatu masa nanti. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami kisahkan kepada kamu kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-13 ini menyebut bil haqq, dengan sebenar-benarnya? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, dan kami kisahkan kisah mereka kepada kamu dengan kebenaran. Disebabkan pada saat itu berlakunya ataupun terjadinya cerita-cerita yang bersimpang siur, cerita-cerita yang tidak betul berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Jadi Allah SWT dalam ayat ini menegaskan bahawa apa yang akan diceritakan ini adalah dengan benar, kebenaran. Maksudnya sesuatu yang akan diceritakan sesuatu yang benar, iaitu untuk menolak ataupun menafikan cerita-cerita yang ada ataupun yang berlega di kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat Yahudi lah, yang bercakap tentang Ashabul Kahfi ini. Jadi apabila turunnya Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Jadi dalam ayat ke-13 ini kita lihat Allah SWT kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, menunjukkan bahawa sebelum ini terdapat
berita-berita yang tersebar atau cerita-cerita berkaitan Ashabul Kahfi ini yang tersebar, yang bersimpang siur, yang bermacam-macam versi, yang menyebabkan perkara itu tidak benar, dan apa yang akan dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah cerita yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita ini adalah diceritakan dengan penuh kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, yang mana kami tambahkan pada mereka petunjuk. Ini adalah satu penegasan yang cukup penting, kerana perkara ini ditanya oleh rahib-rahib Yahudi, yang mana sekarang ini rakyat Yahudi itu dalam ahli kitab ramai yang menolak Al-Quran ataupun tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang akan tidak percaya pada Rasulullah SAW apabila Rasulullah akan berhijrah ke Madinah nanti, disebabkan surah Kahfi ini surah Makkiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, selepas Allah Taala mengatakan dengan benar, Allah Taala kata akan mengesahkan kisah ini dengan kebenaran, dengan sesuatu yang benar. Allah Taala terus bercerita tentang beriman. Kepentingan tauhid menjadi perhitungan yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Keimanan menjadi intipati yang penting, disebabkan apabila Allah Subhanahu wa taala bercerita saja tentang Ashabul Kahfi ini, perkara pertama yang disebut innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kemudian Allah Taala kata wazidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Keimanan yang ada, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan lagi petunjuk-petunjuk dalam hati mereka. Menjadikan di sini kita lihat bagaimana sebenarnya bagi seorang pemuda yang beriman itu, bagi seorang pemuda itu kepentingan beriman dan keimanan yang perlu ada dalam diri mereka. Menafikan kesilapan yang berlaku pada orang Yahudi, orang Nasrani, yang mana mereka tidak beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW suatu hari nanti, di mana mereka tidak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi akhir zaman. Jadi diutus beritahu sini mereka ini adalah orang yang beriman Islam, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka idh qamu, tak kala mereka berdiri. Faqalu, dan mereka berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Tak kala mereka berdiri itu, Allah Ta'ala teguhkan hati mereka, dan mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit-langit dan bumi, dan kami tidak berdoa atau tidak menyeru selain daripadanya. Ini adalah satu perkataan yang disebutkan oleh Ashabul Kahfi, penegasan di hadapan Raja Daqyanus. Tak kala mereka ditanya tentang siapa Tuhan kamu, dan pemuda-pemuda itu menyebut Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, yang mana kami sekali-kali tidak menyeru selain daripadanya. Laqad qulna idzan syatata, sesungguhnya jika kami mengatakan yang demikian, sudah tentulah kami jauh ataupun terseleweng daripada kebenaran. Sekiranya mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah, ataupun kami menyeru selain Allah, sudah tentu kami telah melakukan satu perkara yang cukup menyeleweng. Inilah yang disebutkan bagaimana hati yang kukuh berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu mereka kata haula'i qaumun takhadhu min dunihi aliha, sesungguhnya mereka ini kaum kami telah mengambil selain daripadanya sebagai sembahan-sembahan, iaitu kaum mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sedangkan mereka terkecuali daripada ini, di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Hanyalah mereka ini bersandar pada Allah dan memohon pada Allah, dan apa yang dilakukan oleh kaumnya ialah mengambil selain daripada Allah, syirik kepada Allah,
dan perkara ini adalah suatu perkara yang tidak betul yang mereka tegaskan di hadapan Raja Daqyanus. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, mengapa tidak mereka datangkan ke atas mereka dengan alasan yang nyata, iaitu bagaimana mereka boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala lah pencipta langit dan bumi, dan sepatutnya yang hanya disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mengada-adakan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita lihat bagaimana cerdasnya pemikiran Ashabul Kahfi ini. Apabila mereka berdiri di hadapan raja yang zalim itu pun, mereka mampu menyatakan yang hak, yang benar, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merumuskan perkataan mereka itu, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah senario yang disebut tak kala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang lelaki ataupun pemuda yang menyelamatkan diri mereka ke dalam gua. Dan insya-Allah Ustaz sambung lagi selepas ni dalam ayat ke-16 bagaimana keadaan mereka apabila mereka meninggalkan meninggalkan suasana itu dan pergi mencari perlindungan untuk keselamatan mereka dalam gua. InsyaAllah kita akan bahas lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.